Saya nak bercakap berkenaan dengan 5 cara untuk tingkatkan engagement di media sosial. Right? Bismillahirrahmanirrahim. Inilah cara saya gunakan Facebook untuk saya ulang kaji dari masa ke semasa, supaya saya sendiri boleh faham ataupun terbuka faham dengan lebih pelbagai sudut pada satu poin yang sama. Poin yang ini berkenaan dengan 5 cara untuk tingkatkan engagement. Anda boleh pilih antara 5 ni, dan juga nak guna semua sekali boleh juga, nak guna semua sekali boleh juga, tak masalah. Boleh pilih sama ada untuk salah satu ataupun kelima-lima sekali, insyaAllah. Okey, sekejap. Dan sebab ni bukannya untuk mengajar anda ya. Inilah cara saya berusaha secara insya-Allah secara istiqamah untuk sentiasa ulang kaji secara berterusan. Sebab saya ada pengetahuan, iaitu bila kita sentiasa ulang kaji pada topik yang sama ataupun poin yang sama, insya-Allah Allah Ta'ala kebukakan kepada kita boleh faham pelbagai lagi fahaman pada sudut-sudut yang berbeza. Okey, sekejap. Slow ni warna slow. Okey, tak apalah, teruskan juga lah. Kenapa kena nonton hari ni? Bila hari ni ialah 21, kau habis tepuk dah ni. Tepuk hari ni. Alah, okey. Slow sahabat. Amat slow. Cubalah. I see. Subhanallah. Tak apalah, ya Allah, Tuhanku. Enggak masalah. Fokus. Okey. Saya baca nota dulu. Engagement media sosial merupakan salah satu aspek penting bagi sesebuah bisnes untuk melihat prestasi mereka. Engagement maknanya keterlibatan. Keterlibatan daripada semua fan kita tu, sama bentuk like, keterlibatan dalam bentuk share, komen, merupakan salah satu aspek penting bagi sesebuah bisnes. Untuk apa? Penting untuk melihat prestasi mereka atau prestasi saya lah. So dia adalah satu kayu ukur untuk mengukur adakah prestasi kita meningkat ataupun menurun, bergantung kepada jumlah orang yang memberi like, komen dan share. Sebab saya penting, sebab dia kayu ukur. Yang keduanya penting dari segi kita dapat data yang mana satukah
post kita yang paling popular. Dari situ kita buat kajian, apakah faktor-faktor yang menyebabkan post berkenaan popular. Mungkin contoh kita popular ataupun tinggi engagement tu kerana masa kita buat betul, ataupun pengisian post tu kita betul, menarik, menepati dengan kebanyakan orang yang like FB page kita. Okey. Ini bermaksud tak semua orang yang like FB page kita tu menyukai pengisian kepada post yang kita buat. Okey. Contohnya engagement dalam Facebook, pengguna boleh share, like dan jadi follower. Kalau Instagram, like dan follower, dan Twitter, retweet dan follower. Cuba lihat posting yang dihasilkan, adakah ia mendapat sambutan ramai? Berapa banyak orang yang like ataupun share konten yang dikeluarkan itu? Platform media sosial ini sudah pun menjadi satu kemestian dan tempat utama bagi pemilik bisnes memerhatikan keberadaan mereka secara online. Mana penting, platform media sosial ini sudah pun menjadi satu kemestian dan tempat utama bagi pemilik bisnes memastikan keberadaan mereka secara online. Sudah kau jelas ni. Platform media sosial ini sudah pun menjadi satu kemestian dan tempat utama bagi pemilik bisnes. Untuk apa? Untuk memastikan keberadaan mereka secara online. Itu kayaknya kemestian dan tempat utama bagi pemilik bisnes. Untuk apa? Untuk memastikan keberadaan mereka secara online mendapat tempat. Untuk memastikan keberadaan mereka secara online mendapat perhatian. Bagilah ayat tu. Mengikut laporan Statista Research Department pada 13 Julai tahun lalu, sekitar 81% rakyat Malaysia merupakan pengguna media sosial yang aktif dengan Facebook, menjadikan platform Facebook platform nombor 1. Begitu. Facebook platform nombor 1 berbanding yang lain. Adalah 81%. 81% ni. Allah. 81%. Lama juga ni. Tinggi. Bagus, alhamdulillah. Lebih kurang lah, sekitar 80% aktif dengan Facebook. Jadi menjadikan Facebook merupakan platform nombor 1 berbanding lain. Dijangka jumlah pengguna Facebook di Malaysia akan menjangkau sehingga 24 juta orang pada tahun 2023 jangkaan. Facebook mempunyai seramai 2.74 bilion pengguna aktif sebulan di seluruh dunia.
Laman Facebook mempunyai seramai 2.4 bilion pengguna aktif sebulan di Sumi pada 30 Disember 2020. Apatah lagi ketika ini semua negeri kecuali Sarawak berada dalam perintah dan ramai orang berada di rumah dan meluangkan masa secara online termasuk platform media sosial. Bimbang apabila melihat masih ada bisnes yang tidak menggunakan platform media sosial untuk memperkenalkan jenama mereka dan produk atau servis ditawarkan pada masa ini. Bimbang. Malah ada juga sudah mempunyai akaun Facebook masing-masing, tapi posting jajaran dibuat menghantam sahaja apa nak posting, yang jadi tak ada orang yang jadi follower, like atau share posting berkenaan. Bukankah lagi baik jika posting dibuat mendapat engagement yang baik dengan like semakin meningkat, orang mula share posting anda. Justru itu posting juga perlukan ilmu dan strategi untuk pastikan ia dapat mencapai sasaran dan objektif anda. Ia perlu dirancang dan dibuat dengan betul untuk pastikan bukan sahaja bantu kembangkan lagi bisnes anda, malah juga berikan nilai kepada orang lain. Okay, so ada 5 berikut kami kongsikan dengan anda beberapa perkara yang perlu dilakukan untuk tingkatkan engagement media sosial. Cara pertama, konsisten buat posting. Konsisten, istiqamah buat posting. Okay? Konsisten buat posting. Konsisten merupakan kunci untuk mendapatkan follower yang setia bersama anda. The power of consistent. Kunci untuk buka padlock bagi mendapatkan follower yang setia bersama anda. Ia membolehkan jemaah anda lihat dengan bahan-bahan kandungan menarik malah dapat bantu mereka. So bahan-bahan tadi mesti menarik dan bahan yang boleh bantu menyelesaikan masalah mereka. Ini penting anda pastikan dapatkan dahulu iaitu follower yang sama minat dalam bidang anda, yang ingin solusi daripada anda. Dengan dapatkan follower yang berlainan bidang, ya. So cara ni anda boleh join FB group yang sama dengan anda lah. Satu, konsisten buat posting. Cara kedua lah untuk naik engagement ialah berikan nilai tambahan, faedah tambahan, manfaat tambahan kepada follower kita. Value atau nilai sangat penting untuk dikongsikan pada followers anda. Ia akan tingkatkan lagi engagement media sosial apabila mereka merasa ia bermanfaat sebelum share kepada rakan lain. Sama juga dalam bisnes anda, bila ia tidak lagi berikan value kepada pelanggan anda, itulah masa di mana bisnes anda akan mati. Di saat kita berhenti memberi nilai atau manfaat kepada orang lain melalui kerja, bisnes atau petugasan kita, pada saat itu kita jadi tidak bernilai atau tidak bermanfaat. Cara kedua lah, kita sentiasa beri nilai tambah yang berkualiti mengikut bidang masing-masing lah. Boleh beri macam-macam, hadiah e-book ke, hadiah buku percuma ke, apa lagi yang kita boleh guna pakai. Itu cara kedua. Cara ketiga ialah respond. Cara kedua ialah beri value. Kalau anda mampu buat semua sekali lah. Tak mampu buat salah satu. Untuk tadi kita konsisten buat posting. Konsisten. Kemudian posting tu, kalau konsisten, posting yang membantu menyelesaikan masalah orang lah. Masalah sini, masalah follower awak lah. Okay, jangan pula konsisten posting yang mengena. Yang cara ketiga lah respon kepada komen. Ini penting juga ni. Respon kepada komen. So kalau ada komen pada anda, kena
kena tak lain lah. Tak lain sahabat. Saya turn off dulu ya. Tak lain. Salah ni. Tak apa, saya habiskan juga. InsyaAllah. Respon pada komen. Kalau ini penting sebab apa? Bagi memastikan orang dapat melihat bahawa anda responsif dan mendengar apa yang diperkatakan oleh orang lain. Itu lebih yang kena. Cara ketiga, kita kena aktif respon kepada komen kita buat. Kalau kita tak respon, rugilah sebabnya kita mesti hargai lah friend kita atau like ke FB kita tadi yang suka beri like ataupun komen. Kita bagi respon balik kepada komen mereka. Bukan sahaja pujian yang dibalas, aduan atau kritikan perlulah jawab dan diuruskan dengan baik. Ini boleh tingkatkan kepercayaan mereka terhadap diri anda. Walaupun simple kena buat lah. Yang awak kena buat. Kalau dapat manfaat, kata rugi lah. Rugi tak kata amal ni. Ya, sangat-sangat rugi. Sebab bendanya adalah perlu sangat untuk sahabat-sahabat semua mendapat engagement tinggi menggunakan Facebook. Sebabnya ialah awak semua telah memiliki akaun Facebook. So kalau tak ada manfaat, rugi sangatlah. Amat rugi. Orang yang faham dan praktik teknik ini mendapat hasil cukup tinggi. So kalau anda sekadar ada akaun Facebook saja, maka itu satu kerugian besar. Sebenarnya. Yang keempat, cara kita pakai, gunakan gambar yang menarik. Gambar juga memainkan peranan dalam meningkatkan interaksi dan engagement media sosial. Ini penting. Kajian menunjukkan posting Facebook yang mempunyai image, yang punya gambar, kesan baiknya ialah 85%. Kadar beratraksi berbanding 4% sebagai posting lain. Ini bukti. That's why kalau boleh you all semua masukkan gambar yang menarik di dalam post yang dibuat. Kerana 85% kadar interaksi akan berlaku. Cara kelima, perlu posting santai, posting yang isu semasa dan viral. Lima cara ni. Kena masya-Allah subhanallah ya. Elakkan posting seperti laporan berita. Sebalik dalam nada santai yang menunjukkan ada orang sebenar di belakang ceramah anda. Ada kala juga perlu posting mengenai isu-isu semasa dan viral yang mana ramai orang nak tahu mengenainya. Tip di atas ini kepada para ibu dapat bantu tingkatkan engagement media sosial anda. Ia perlu dibina, dibentuk dan tidak berlaku dengan sekejap mata lah. Perlu masa. Meskipun ketika ini engagement masih rendah, melalui tips yang di-share tadi ini, insya-Allah akan dapat meningkatkan masa. Alright. Teriaklah. Sekejaplah. Itu saya pasal 5 cara untuk tingkatkan engagement. Boleh pilih salah satu. Kalau mampu, amal ke 5 sekali sekaligus. Nombor satu ialah konsisten buat posting, beri value, respon pada komen, gunakan ayat yang menarik, dan perlu posting secara santai isu semasa dan viral. Okey, rest. Okey, jumpa sekali insya-Allah. Jumpa lagi di masa lain.
dengan next question. Assalamualaikum.